Halo, selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pada petang ini kita akan bersiaran lagi tentang isu yang paling hangat berlaku pada hari ini di Malaysia. Apalagi kalau bukan isu Finas. Ikuti terus saya, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Pagi ini, petang ini, hari Kamis petang, kita terkejut dengan sebuah kenyataan daripada Menteri Finas. Menteri Finas kah dia itu? Bukan Menteri Finas, Menteri Komunikasi kalau saya tidak silap. Isu yang paling hangat di Malaysia sehari ini, petang ini adalah tentang apalagi kalau bukan ini dia. Kesemua penggambaran film termasuk di media sosial perlu mendapatkan lesen Finas. Sebelum kita hurai isu ini panjang-panjang, saya baca dulu berita ini. Sebab semalam saya kena kecambar habis. Dorang bilang, jangan kasih panjang-panjang bercakap. Baca dulu berita supaya orang lebih tahu. Oke lah, kita baca dulu. Mana tahu kali ini kurang kecamannya. Oke. Apa yang hangat pada petang ini adalah berita ini mengatakan kesemua penggambaran film termasuk di media sosial perlu mendapatkan lesen Finas daripada Sabah Post. Semua berita pun adalah sebenarnya sekarang ini, tapi saya pilih daripada Sabah Post karena saya ada di Sabah. Kita juga baik nih, bilang orang Sabah. Oke, Kuala Lumpur ini beritanya. Dengar baik-baik kan, hari ini panjang beritanya. Ada empat kita sambung-sambungkan beritanya. Karena semuanya berkaitan, semuanya tentang Finas, semuanya tentang media sosial, yang ada YouTube, yang ada Twitter, yang ada Instagram, yang ada TikTok, yang ada apa-apa sajalah Twitter, semua media sosial yang ada media-media video yang bergerak kah, suara kah, apa semua kau wajib dengar berita ini dan share kepada mereka supaya mereka tahu ini undang-undang yang bikin takut. Bikin takut, dengar betul-betul. Kuala Lumpur. Semua aktiviti penggambaran memerlukan lesen daripada Perbadan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah. Malah beliau turut membayangkan penyedia kandungan video platform dalam talian seperti Twitter pula, YouTube mungkin terikat dengan Akta Finas 1981 Akta 244. Kau dengarkah itu? Jadi semua yang ada YouTuber, yang semua yang ada YouTube, ini kita kena dengar baik-baik. Saifuddin berkata semua agensi media arus perdana atau media individu yang menerbitkan film di platform media sosial atau saluran tradisi terikat dengan undang-undang itu. Beliau berkata, mana-mana individu tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam aktiviti mengeluar, mengedar, dan mempamerkan film, melainkan memiliki lesen berdasarkan Section 22 dalam kurungan 1 Akta Sama. Kementerian Komunikasi melalui Finas berfungsi mengawal selia aktiviti perfilman bagi memelihara dan memajukan industri film. Finas mengeluarkan 3 jenis lesen kepada industri perfilman, yaitu lesen pengeluaran film dan video, lesen pengedaran film, dan lesen pameran film dan video. Penerbit film wajib memohon lesen pengeluaran film dan surat perakuan penggambaran SPP tidak kira mereka adalah agensi media arus perdana atau media personal. Yang menerbitkan film di platform media sosial atau saluran tradisi. Kau dengar sudah itu? Jom kita habiskan. Saifuddin turut menjelaskan setiap film dokumentari, film kecil iklan atau apa-apa rekaman bahan dan video untuk dipertontonkan orang ramai perlu mematuhi undang-undang. Beliau menjawab soalan Wong Suki, PH Keluang, adakah semua penerbit film termasuk dalam platform media sosial seperti perlu memohon lesen pengeluaran film dan SPP di Dewan Rakyat hari ini. Dalam soalan tambahan, ketika Suki cuba mendapatkan kepastian adakah media sosial juga terikat, Saifuddin dilihat tidak menjawab, sebaliknya hanya memperincikan takrifan film. Menjawab soalan tambahan, Fahmi Fadzil, PH Lembah Pantai, yang bertanya adakah YouTuber Dustin yang mengeluarkan video bagi membalas dokumentari kontroversi Al Jazeera mempunyai lesen Finas, Saifuddin menyerahkan perkara itu kepada pihak berkuasa dan jika ada aduan, tindakan akan diambil. Lesen Finas mencuri tumpuan susulan keputusan kerajaan menyiasat sama ada Al Jazeera mempunyai lesen untuk menghasilkan dokumentari.
Sebelum ini, Finas mendapati Al Jazeera International atau Al Jazeera tidak mempunyai lesen pengeluaran film untuk penerbitan dokumentari bertajuk Lock Up in Malaysia Lockdown. Malah Syarikat Penyiaran Antarabangsa itu juga tidak membuat permohonan untuk surat perakuan penggambaran bagi membuat liputan dokumentari berkenan. Jadi rupa-rupanya semua ini bermula daripada siaran Al Jazeera yang telah hangat sebelum ini. Dan yang bikin takut adalah berita ini memang benar. Saya sudah tengok di dalam rakaman di Dewan Rakyat tadi. Memang benar Menteri Komunikasi yaitu Saifuddin Abdullah memang ada cakap tentang hal ini. Dia perincikan film-film termasuk film pendek yang ada di semua media sosial termasuk YouTube. Jadi ada berapa banyak yang terlibat? Aduh, macam mana dengan Alif Irfan? Macam mana dengan dorang sianu tuh yang pelakon-pelakon daripada tajuk apa aku lupa lah. Kalau di Sabah ni ada film macam Geng Pisang, ada film-film macam Tumatik. Semua itu film-film pendek, ada film-film pendek dorang, cerita-cerita pendek. Jadi macam mana? Perlukah Finas? Jadi persoalan petang ini yang seterusnya adalah macam mana mau jadi ahli Finas? Kalau betul kita perlu ada lesen Finas, saya bacakan kepada Anda macam mana mendapatkan lesen Finas. Waduh, ini panas betul ini. Jangan kau pikir mana-mana. Kita kasih habis nih. Rugi kita tentang isu hari ini kalau kau tidak dapat ilmunya. Bagaimana cara mohon lesen Finas daripada Malaysia kini? Semua bentuk penggambaran termasuk di platform media sosial pribadi memerlukan lesen daripada Finas, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah. Kenyataan media itu mencetuskan kritikan dengan pengguna media sosial mengkritik syarat tersebut. Malaysia kini telah meneliti laman web Finas untuk lebih memahami kriteria dan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan lesen penggambaran dari Finas. Dalam panduan kali ini, kami menyuraikan syarat dan langkah untuk mendapatkan lesen penggambaran Finas. Jom kita tengok. Siapa yang boleh memohon Finas? Dengar, ini penting. Jangan kau cakap aku meleret-leret pula. Jangan, ini penting, ini ilmunya. Kalau kau adalah YouTuber pemula, kau adalah YouTuber yang lama, kau YouTuber yang sudah kaya raya kah, belum kah? Ini wajib kita tahu. Tolong share kepada semua orang yang buat YouTube, yang buat Telegram, yang buat Twitter, yang buat TikTok. Semua ini perlu dorang tahu. Hari ini juga. Siapa yang boleh memohon? Menurut garis panduan bahagian pelesenan dan penguatkuasaan Finas, hanya mereka yang berdaftar sebagai pemilik firma terhad swasta yang boleh memohon lesen produksi film dan video. Lama, indah layaklah kita ini. Selain itu, syarikat pemohon mesti... Batuk dulu sedia, sebelum saya baca sama kamu. Bikin batuk kita ini, bosku. Selain itu, syarikat pemohon mesti mempunyai modal berbayar tidak kurang daripada RM50.000 untuk layak. Ramai orang di YouTube ini yang tidak mampu buat lesen kalau gini, bosku. Bayangkan 50, tidak kurang 50.000 baru boleh dapat memohon lesen Finas dan mesti ada syarikat. Nazilin Unity mana ada syarikat? Nazilin Unity mana ada duit 50.000 untuk layak bawa, tidak kurang ini. Ini memang payah, ini parah ini. Kita harap nanti ada penjelasan daripada Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk buat pencerahan tentang isu panas hari ini. Sekurang-kurangnya seorang pemilik syarikat, ini syarat yang lain, pemegang saham atau pengarah mesti menjadi ahli persatuan. Industri film yang disenaraikan oleh Finas. Makin bingung kita ini. Perlu ada seorang ahli pemilik syarikat, mesti jadi sekurang-kurangnya jadi ahli kepada Finas. Persatuan itu ialah Persatuan Seniman, Persatuan Sutradara, Persatuan Pekerja Profesional Film Malaysia, Karyawan Malaysia, Persatuan Penulis Skrin Malaysia, atau Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia. Jadi Sami Sazli, Sami Sazli, baru saya ingat. Si Sami itu sudah ikutkan nih, sudah masukkan ini dia di sini ya. Saya rasa sudah ini kalau diorang. Alif Irfan sudah masukkah? Mungkin juga sudah masukkan. Kupi-Kupigo sudah, Kupi-Kupigo belum. Tumatik sudah, belum juga, anda tahulah. Geng Pisang, banyak lagi nih yang pick up line sekolah itu lagi. Susah kita ini, mesti ikut dia bilang. Untuk lesen pengeluaran video, pemohon perlu menghantar surat kelulusan dari Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia dan dokumen lain yang berkaitan.
Terdapat syarat tambahan untuk syarikat di mana sebahagian besar equity dimiliki oleh orang asing. Bagi syarat-syarat ini, Finas menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 30% equity mesti dimiliki oleh rakyat Malaysia. Dari jumlah ini, 30% mesti dipegang oleh Bumi Putra sehingga 5 tahun. Setelah 5 tahun memegang lesen, sebahagian besar equity syarikat mesti dimiliki oleh rakyat Malaysia di mana 30% oleh Bumi Putra. Bagaimana cara memohon lesen Finas? Semua pemohon baru mesti mengisi borang yang disebut sebagai BPL1. Pada dasarnya BPL1 adalah untuk mereka yang ingin terlibat dalam 3 kategori aktiviti berkaitan filem, yaitu pengeluaran, pengedaran, dan pameran filem. Menurut garis panduan itu, pemohon boleh mendapatkan borang secara percuma. Borang mesti dilampirkan dengan senarai dokumen yang penting. Dokumen yang dihantar mesti disahkan dan salinan asal oleh syarikat, setiausaha syarikat atau suruhanjaya syarikat SSM. Jadi maksudnya kau mesti ada syarikat lah tuh. Untuk pemohon yang permohonan yang dikemukakan ke perniagaan pemilikan tunggal, pemohon diminta memberi salinan kad pengenalan dan sebagainya. Pemohon yang memiliki syarikat persendirian berhad mesti menyerahkan memorandum dan artikel persatuan syarikat. Borang 24, saya tidak paham lah yang borang-borang dia ni semua. Tapi ini kau paham. Bayaran, ini kau paham, kau dengar. Kau share ini video. Bayaran dan deposit yang perlu dikeluarkan oleh pemohon bergantung pada lesen. Ia boleh mencecah antara RM100, sikit RM100, hingga RM400. Mulai banyak sudah nih. Untuk bayaran dan dari RM1.000 hingga RM5.000 untuk deposit. Adeh, nah susah kita ini. Bolehkah lesen ditarik semula atau ditolak? Boleh. Jawaban dia di sini boleh. Ini daripada berita ini. Saya baca saja untuk kamu, tapi saya hurai sedikit supaya kamu lebih paham. Boleh. Yang Finas ditabir oleh Akta Perbandanan. Jadi lesen boleh ditarik. Di bawah Section 23 dalam kurungan 3, Finas diizinkan untuk menolak lesen. Jadi lesen pun boleh ditolak tanpa harus memberikan alasan. Keputusan itu tidak boleh dicabar di mahkamah. Keputusan tidak boleh dicabar di mahkamah. Jadi kalau kau gagal terus. Perbandingan garis panduan Finas dengan Akta Finas. Menurut Akta Perbadanan Pemajuan Film Nasional Malaysia 1981, salah satu objektif yang dinyatakan dalam undang-undang ini adalah mengatur dan mengendalikan produksi, pengedaran, dan pameran film di negara ini. Undang-undang ini menghuraikan secara umum keperluan bayaran yuran dan lesen. Sementara garis panduan Finas menetapkan syarat keahlian tambahan, persetujuan bertulis dari MIDA dan syarat pemilikan equity. Siapa yang boleh dihukum oleh Finas? Banyak lagi yang dicakap-cakap sinilah. Yang paling penting adalah individu tersebut berpeluang untuk membuktikan bahwa kesalahan itu dilakukan tanpa pengetahuan, persetujuan atau hubungan. Jadi semua boleh dihukum oleh Finas di bawah undang-undang. Belum habis lagi tentang isu ini. Saya bersyukur terima kasih sebab terus bersama dengan saya. Ini isu yang sangat panas, jadi kita kena habiskan ini kelas malam ini. Ini adalah isu yang panas melibatkan seluruh rakyat Malaysia. Ini bukan tentang politik. Tidak kiralah kau siapa. Kau ini ahli politik dari pembangkang kerajaan kah? Ini akan kena di lubang hidung kita sendiri. Kau pengguna TikTok, kau pengguna Instagram, kau pengguna YouTube, kau pengguna Facebook, kau pengguna semualah yang mana-mana yang saya tidak sebut itu, semua akan terlibat asal media sosial. Yang saya tertarik di sini adalah apa yang dikatakan oleh Malaysia Kini. Saya ambil daripada Malaysia Kini bukan karena saya ini pro pembangkang, enggak juga. Tapi berita dia ini berkaitan. Berita ini berkaitan. Penyedia kandungan kelas dalam talian pun perlu lesen Finaskah? Itu soalan diorang. Ahli Parlimen Pembangkang hari ini menyoal Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah sama ada penyedia kandungan dalam kalangan anak muda dan rumah ibadat perlu lesen penggambaran dari Perbadanan Finas. Ketika berbahas di Dewan Rakyat, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menimbulkan kebimbangan bahwa syarat itu akan membunuh penyedia kandungan dalam talian yang kebanyakannya terdiri daripada golongan muda. Saya mendesak merayu kepada Menteri untuk menarik semula kenyataan beliau untuk memastikan ada konsistensi dan penjelasan ini tidak akan menjerat anak muda di seluruh Malaysia. Katanya ketika berbahas. Susulan itu, Mazli Malik pun turut mencela. Beliau berkatakan bahwa Mazli Malik pun mempersoalkan adakah guru sekolah juga memerlukan lesen Finas untuk melakukan pelajaran dalam talian. Bagus kan isu ini? Bagus kan soalan itu? Macam mana dengan guru-guru yang buat pembelajaran dalam talian? Perlukah juga
lesen daripada Finas. Sebab guru pun ramai YouTube sekarang. Dia hantar pelajaran dia melalui YouTube. Sebab itu paling senang kita simpan maklumat. Sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kita tahu bahwa para guru, para pendidik terpaksa mengajar melalui wahana pembelajaran dalam talian. Begitu juga para pensyarah, sehingga kini oleh kerana ramai di antara murid yang belum pulang ke kuliah, mereka terpaksa hasilkan kandungan-kandungan yang merupakan video yang mereka kongsikan di pelantar di YouTube antara Instagram mereka. Ketika menyangkut soal permohonan lesen Finas, mereka mengatakan ini adalah tugas yang mustahil dan membebankan. Mereka perlu mengajar dan menyampaikan berapa lama masa yang diperlukan untuk meluluskan permohonan lesen mereka. Soal Mazli yang merupakan bekas Menteri Pendidikan. Sementara itu, ahli Parlimen Segambut Hanayoh menanda Saifuddin di Twitter dan bertanya sama ada tempat-tempat ibadat memerlukan lesen Finas untuk perkhidmatan dalam talian. Tidakkah Anda tahu bahwa ancaman COVID-19 telah menyebabkan banyak rumah ibadat menggunakan perkhidmatan dalam talian bagi sembahyang dan khotbah melalui video? Anda mengharapkan tempat-tempat ibadat itu memohon izin dari Finas juga? Soalnya. Terdahulu, Saifuddin menjelaskan segala bentuk penggambaran memerlukan lesen Finas, termasuk rekaman media sosial pribadi. Katanya keperluan lesen itu turut terpakai ke atas mereka yang menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Saifuddin berkata demikian ketika menjawab soalan Wong Suki yang mempersoalkan adalah lesen Finas diperlukan untuk media sosial atau tradisional. Akta Finas 1981 mendefinisikan film sebagai rakaman pada sebarang bahan termasuk film utama, film pendek, film subjek pendek, trailer, dokumentari, dan film iklan. Kenyataan Saifuddin itu mendapat kritikan hebat daripada ahli parlimen dan juga warganet. Dalam kenyataan berikutan penjelasan Saifuddin, Wong mendesak menteri berkenaan untuk memindah undang-undang yang ketinggalan zaman. Ini berlaku selama bertahun-tahun ketika kegiatan penggambaran hanya terbatas pada industri film, agensi berita, dan penggunaan komersial. Namun kita sekarang berada di era di mana semua orang dapat membuat film. Pengguna media sosial dengan telepon pintar memuat jutaan video ke YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram setiap hari katanya. Betul, ini saya setuju. Bekas Perdana Menteri yang juga ahli Parlimen Pekan, Najib Razak turut tidak setuju keputusan kerajaan memaksa semua pengguna media sosial untuk memohon lesen Finas. Bosku pun tidak setuju rupa-rupanya. Kenapa? Sebab bosku pun selalu aktif di dalam Facebook Live dia. Dia selalu sampaikan maklumat-maklumat penting, membidas ahli-ahli politik. Jadi ngamlaba ini bosku pun bagian juga bagi dia punya kenyataan juga ya, dia pun tidak setuju. Iyalah kan ada kepentingan, macam saya juga ada kepentingan. Najib yang mempertahankan Saifuddin kerana menurutnya memberi penjelasan berdasarkan apa yang termaktub dalam Akta Finas, namun mengingatkan kerajaan agar tidak menyalahgunakan undang-undang terhadap warganet. Jawaban rasmi menteri di parlimen adalah apa yang ada dalam undang-undang ini. Ini tidak bermaksud akta tersebut boleh disalahgunakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional untuk mengancam pengguna media sosial. PN tidak seperti pemerintah PH katanya menyalahgunakan undang-undang dalam catatan Facebooknya. Isu berhubung lesen Finas menjadi perhatian umum setelah Kementerian Saifuddin memutuskan untuk menyiasat sama ada Al Jazeera dilesenkan untuk menghasilkan dokumentari. So, ada lagi satu berita berkaitan dengan ini. Saya harap kamu semua sabar karena ini adalah berkaitan dengan kita semua. Lesen Finas menurut seorang menteri, dia bilang ketua sosialis muda DAP. Ini orang DAP lah ini. Dia cakap apa? Lesen Finas adalah kerajaan jahil gila kuasa. Dia bilang, bukan saya bilang, dia bilang. Wong yang juga adun belangkong berkata ia bukan sahaja menunjukkan kejahilan menteri terhadap bidang perfilman dan kebebasan bersuara, tetapi juga menunjukkan sifat gila kuasa Kerajaan Perikatan Nasional. Sebagai seorang pembikin film dokumentari dan juga wakil rakyat, saya berasa amat kecewa dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia, Saifuddin Abdullah, bahwa semua jenis pembikin film perlu mendapatkan lesen dari Finas.
Kenyataan ini bukan sahaja menunjukkan kejahilan menteri terhadap bidang pembikinan film dan kebebasan bersuara, tetapi juga menunjukkan sifat gila kuasa kerajaan PN yang cuba mengawal secara tidak munasabah dan mendiamkan suara rakyat Malaysia. Sedangkan kebanyakan film-film pendek dan dokumentari banyak membantu untuk menyalurkan maklumat dan sisi-sisi kebenaran sesuatu isu yang ingin diketengahkan, memandangkan kebanyakan medium aras padana hanya bersifat sebelah pihak sahaja, katanya dalam kenyataan hari ini. Jadi itu semua berita daripada yang saya baca hari ini. Sebelum kita berpisah, terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Saya secara pribadi saya minta maaf kalau saya selalu terkuat-kuat suara, kalau saya terkasar-kasar bahasa, saya minta maaf. Sesungguhnya apa yang kita sampaikan itu untuk kegunaan kita semua. Adakah itu semua berguna untuk Anda atau tidak? Terpulang, Anda menyaringnya mengikut keperluan kamu. Kalau kamu tidak percaya satu pihak, janganlah percaya. Kalau kau percaya yang satu pihak lagi, percayalah pada itu. Nazilin Unity adalah channel yang natural. Kita sampaikan maklumat semua daripada semua sudut, semua maklumat-maklumat yang terkini. Ada orang cakap sama saya, Nazilin, kau punya channel ini lebih update daripada berita-berita terkini. Saya bilang sama dia, terima kasih. Itulah tujuan utama kita, memberikan maklumat kepada semua orang. Jadi hari ini isunya sangat panas. Semua YouTuber perlu lesen Finas. Alamak. Saya sayang kamu semua. Kita jumpa lagi. Majulah Malaysia untuk kita semua. Kita jaga kita. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.